Assalamualaikum, hai semua, apa khabar korang? Terima kasih sebab sudah klik video ini dan jangan lupa tekan tombol subscribe. Kembali lagi bersama saya AA berbagi info dan kisah menarik. Oh, sebelum tu jangan lupa tekan tombol subscribe, tekan loncengnya juga. Okey, video kita kali ini adalah video last untuk kisah dihantui perempuan mati beranak. Jadi, tak payah nak lengahkan masa dah saja. Jom kita mula. Okey, video yang lepas dia tidur dengan akak dia yang namanya Nini kan. Lepas tu dia orang ada tercium bau hanya darah yang sangat-sangat kuat dalam bilik akak dia tu kan. Dah tu dia tertidur dan esok harinya tu awal-awal pagi lagi dia dah bangun dah. Lepas tu dia bangun daripada tidur, dia masuk dalam bilik dia untuk sambung tidur katanya. Sebab yelah dia kesian juga tengok akak dia Nini ni yang tidur pun macam agak terhimpit dengan dia tau. Lebih kurang pukul 10 pagi macam gitu, dia tersedar daripada tidur. Lepas tu dia bangun tidur, kemas tempat tidur. Dah tu dia turun ke bawah. Masa tu dia nampak Nini ni tengah makan nasi goreng. Dah tu Nini cakap lah, jom lah makan nasi goreng ni. Aku ada masak nasi goreng. Jadi Ellie pun jawab, jap, aku pergi basuh muka dulu. Dah tu dia sarapan, makan pagi tu. Dan lepas sarapan je, dia pergi ke sofa. Landing dekat sofa sana sambil borak-borak kan. Jadi masa tu lah Nini mula tanya, kau kenapa semalam? Bila dah ditanya macam gitu tadi, si Ellie terus cerita apa yang dah berlaku dekat kawasan rumah dia orang. Daripada mula-mula si Liah ni meninggal, sampaikan gangguan yang dia terima malam pertama, malam kedua, malam ketiga kan. Sampai dekat malam ke-6 tu, semua benda dia cerita dekat akak dia. Masa tu Nini pun marah dengan Ellie ni kan. Kau ni tak ada pun bagi tahu aku kan. Syok-syok lagi aku pergi mandi semalam. Patutlah masa aku mandi tu aku perasan macam ada orang tengah perhati je. Dan tiba-tiba je badan dia orang ni meremang tau. Bercakap lagi, Ellie ni pun minta maaf lah kan. Maaf lah kak, aku tak cerita. Bukan apa, malam kan tu. Kalau aku cerita malam-malam nanti kita dua-dua pun takut. Elok lah kau tak tahu. Jadi tak adalah kau rasa takut macam aku. Nini tadi pun tanya, jadi yang bau darah semalam bukan kau lah? Ellie jawab, taklah, bukan aku. Masa tu aku tutup je mata rapat-rapat. Yelah aku takut nanti si Ponti tu tiba-tiba je datang tengok kita dalam bilik. Yelah nasib baik jugalah kan Nini tak tahu. Dia tak rasa takut tu semua. Dan dia sendiri pun nyenyak je tidur macam tak ada masalah apa-apa. Dah tu dia orang sama-sama borak lagi dan tak lama lepas tu dia orang pergi buat kerja masing-masing. Katanya pada masa tu Nini masuk dalam bilik dia buat kerja dia. Dan tiba-tiba je Ellie ni terbayangkan cerita yang abang Jeff dia tu cerita hari tu. Yang kata nampak penampakan Pontianak tu kan. Lepas tu dia sendiri pun teringat balik apa yang dia mimpikan. Yang Ponti tu tak ada muka. Dah tu bunyi cakaran yang panjang tu lagi. Dah lah hari ni hari ke-7 dah. Dan biasanya orang cakap hari ke-7 barulah benda tu perasan yang kata dia dah mati. Dan orang cakap roh dia nanti akan pergi merayau-rayau dekat tempat yang dia selalu pergi. Jadi pada masa tu Ellie ni pun pergilah buat kerja kan, kemas-kemas rumah. Lepas tu pergi keluar rumah, sapu-sapu luar rumah sana. Dan katanya pada masa tu dia adalah juga dengar suara anak-anak jiran dia tu. Cuma masa tu boleh kata pagi lagi, tak sampai tengah hari kan. Jadi tak ramai sangat lah diorang ni ada kat rumah. Kebanyakan diorang ni kerja. Dan dia pun pandang ke arah rumah Kalang ni. Rumah Kalang pada masa tu tertutup rapat. Dengan langsir dekat jendela tu pun tertutup. Tak nampak macam ada orang lah. Ellie ni pun macam terfikir juga, dah kenapa dah tak buka langsir tu sikit, barulah cahaya akan masuk kan. Dah tu nanti kalau si Kalang ni pindah daripada situ, tak tahulah nak bagi sewa kat siapa. Tiba-tiba je dia punya bulu roma ni berdiri tau. Masa tu lagilah cepat dia buat kerja, cepat-cepat habiskan kerja dia kan. Dah tu baru je dia nak masuk dalam rumah, tiba-tiba ada satu van kelabu ni berhenti dekat depan rumah dia tau. Bila van tu terbuka, dia nampak mama dia keluar daripada van tu. Jadi dia pun rasa macam happy lah kan. Katanya masa tu mama dia balik sambil-sambil bawa beg plastik yang besar dekat dua-dua tangan. Dah tu dia pun pergi letak penyapu yang ada kat tangan tadi dan dia pergi tolong mama dia angkat barang tu. Bayangkan masa tu dengan umur dia yang dah besar, dia pergi dekat mama dia ni berlari macam anak kecil tau. Sambil-sambil happy sangat nampak mama dia tu sampai dekat depan rumah.
Lagipun sebenarnya mama dia je lah tempat dia mengadu. Kalau apa-apa yang tak kena, apa-apa yang dia nampak ke apa, mama dia lah tempat dia curahkan perasaan. Masa tu dia dah tak sabar dah nak cerita apa yang dah berlaku dekat mama dia. Cuma dia tahan. Nak cerita ni tapi tahan. Sebab dia tengok je lah mama dia baru sampai, lepas tu penat kan. Mama dia tanya, kau dekat rumah dengan siapa? Lepas tu dia jawab lah, dengan Nini, semalam dia balik. Lepas tu hari ni dia cuti, itu yang ada kat rumah. Dah tu mama dia tanyalah kan, dekat rumah ni ada makanan tak? Beras ada lagi ke? Lepas tu dia cakap lah yang dia ada bawakan ikan ni. Nanti kau tolong siang lah, tolong potong semua. Dah tu dia cerita lah pasal tanaman-tanaman dia yang ada kat kampung tu kan. Masa tu macam-macam mama dia bawa buah daripada kampung, bawa balik rumah tu. So Ellie tadi pun macam layan je lah mama dia. Tak lama lepas tu Nini tadi pun turun. Mungkin sebab dia dengar suara mama dia kot. So dia tahulah mama dia dah balik rumah dah kan. Bila Nini dah turun tadi, dia pun pergilah sapa mama dia. Dia cakap, "Hai mama." Dan dia pergi peluk cium mamanya kan. Dah tu mama dia pun tanyalah, "Nini, kau cuti berapa lama?" Dan Nini jawab, 2 hari je. Nini tadi bukan main tak sabar lagi dia nak kongsi cerita kan. Dah tu dia tanya, Mama dah dengar ke cerita daripada Ellie yang kata si Liah mati beranak?" Masa tu terkejut mama dia tahu. Dia tengah pegang pisau nak potong buah tahu. Dan pisau tu sampaikan terlepas daripada tangan dia. Ellie tadi pun macam tegur lah Nini ni kan. Engkau Nini ni terus beritahu mama macam gitu. Dan Nini ni macam terbinga lah. Lepas tu dia cakap, aku ingatkan kau dah cerita dah. Rupanya belum. Masa tu macam-macam soalan ni mama ditanya. Dan dia pula ceritakan satu persatu apa yang dah berlaku. Daripada hari pertama si Liah ni meninggal sampailah sekarang ni dia kena kacau. Dah tu mama dia tadi pun masak-masak dekat dapur kan. Lepas siap je masak, mama dia terus pergi rumah jirannya. Katanya jirannya tu yang ada anak yang dia dengar tu. Mungkin nak pergi bertanya khabar lah kot, betul ke si Liah ni meninggal, apa semua apa yang jadi kan. Cuma katanya Ellie pada masa tu dia tak ikut lah. Dia hanya duduk je dekat rumah dengan Nini dan dia orang makan dulu pada masa tu. Tak lama lepas tu mama dia pun balik ke rumah. Jadi Ellie tadi pun tanyalah mama dia kan, "Mama pergi buat apa dekat rumah tu?" Dah tu mama dia cakap dia suruh jiran dia ni telefon dekat Kalang sana dan minta Kalang ni buat kenduri arwah pada malam tu. Nasib baik jugalah ada orang simpan nombor telefon Kalang. Rupa-rupanya jiran dia orang tu pun kena kacau juga. Dan mama dia cerita, ini cerita daripada jirannya lah. Jadi si pakcik jiran dia ni, katanya malam lepas Liah ni dikuburkan, pakcik jiran dia orang ni baru je balik kerja. Dan dia balik kerja tu pandu kereta. Masa dia dah nak sampai dekat rumah tu, dia ada nampak ada Pontianak dekat atas jalan raya, tengah berjalan hulu hilir macam tu kan. Lepas tu dia hon tak ada respon. Dah tu dia bagi high beam dan benda tu, makhluk tu hilang. Dan kalau kita ingat balik Part 1 hari tu, yang masa mula-mula si Liah ni meninggal, kan si Ellie ni dah terkena dah. Dan dia ada dengar bunyi hon kereta macam gitu kan. Ya, masa dia dengar hon kereta tu, inilah kejadiannya. Ada lagi jiran dia yang lain pula, pakcik yang lain lah kan. Dia selalu juga melepak-lepak dekat luar rumah tu pada malam hari. Dan pada malam tu, dia melepak dekat luar rumah dan tiba-tiba je ada kain putih yang melibas-libas dekat depan dia tau. Masa tu apa lagi, lari masuk rumah lah dia. Jadi masa tu Ellie tadi pun ajaklah mama dia makan kan. Yelah daripada jauh lagi perjalanan, lepas tu sampai je dekat rumah ni, pergi masak dekat dapur, dah siap-siap masak, terus pergi rumah jiran kan, nak uruskan benda ni pula. Tak sempat lagi nak jamah makanan. Jadi dia pun cakap, "Jomlah mama makan dulu." Dah tu mama dia pun duduk dekat meja. Dia pun pergilah sendukkan nasi untuk mama dia. Dia temankan mama dia makan dekat meja tu. Yelah mama dia pada masa tu nampak sangat risau. Mana tak risaunya, rumah sewa tu lah pendapatan dia orang tau. Itulah kata tempat dia orang cari makan kan. Tiap-tiap bulan daripada situ duitnya. Jadi kalau dah jadi benda-benda macam gitu, takutnya nanti akan lekat tau. Ponti tu tak nak lari daripada situ, nak tinggal situ ke apa kan. Kan naya nanti, tak ada dah yang nak menyewa situ. So mahunya tak risau dia. Dalam pukul 5 petang macam gitu, si Ellie ni ada dekat dalam bilik dia. Masa tu dia perasan dekat luar rumah sana ada bunyi bising-bising. Lepas tu dia pun intai lah daripada tingkap dia tu kan. Kan bila dah tengok daripada tingkap tu, dia boleh nampak rumah Kalang, rumah sewa dia tu. Jadi pada masa tu dia nampak ada beberapa orang ni berdiri dekat depan rumah Kalang.
Masa tu juga dia nampak ada seorang lelaki ni tengah pegang ayam hitam yang dah kena ikat. Lepas tu dekat atas tanah sana pun ada beberapa ekor lagi ayam hitam yang kena ikat. Tak lama lepas tu, masuklah satu lori ni. Dia parking dekat depan rumah dan itu adalah lori Kalang. Kalang keluar daripada lori. Dah tu bagi salam dekat orang-orang yang ada dekat luar rumah dia tu. Dan nampaklah macam dia orang macam borak-borak macam tu kan. Jadi Ellie ni fikir, oh itu mungkin saudara mara dia kot. Mama dia pun ada juga pergi bercakap dengan pakcik-pakcik tu semua. Tak tahulah apa yang dicakapkan. Tak lama lepas tu, ada satu bas mini pula parking depan rumah. Dan ramailah yang keluar daripada bas mini tu yang kemungkinan saudara maranya Kalang ni. Dah tu ada yang bertudung dan diorang ni bawa beberapa periuk macam gitu. Mungkin diorang dah masak-masak siap dekat rumah diorang. Lepas tu nak buat tahlil dekat rumah Kalang ni, bawa je makanan ni kat situ kan. Katanya ramai jugalah yang datang dan ada juga jiran-jiran dekat luar rumah sana yang duduk-duduk dekat luar rumah. Yang perempuan pergi dekat sebelah dapur, siap-siap apa yang patut kan. Dan tak lama lepas tu, dia dapat dengar tahu yang ayam tu kena potong ataupun mungkin kena sembelih macam tu lah kan. Dah tu dia pun panggil lah ni, jom kita pergi tengok kan. Tapi dia tak pergi tengok kat luar sana pun. Dia duduk je dalam rumah tu sambil-sambil mengintai dekat luar sana. Makin lama makin ramai orang yang datang. Sampai kan ada yang bawa tikar duduk dekat luar rumah. Dalam jam 6.30 petang, barulah mama dia balik ke rumah. Dah tu mama dia cakap lah yang diorang kat rumah sana nak start sembayang dah. Yang Ellie dengan Nini ni pula sibuk je duduk mengintai. Diorang tengoklah daripada tingkap sana yang saudara mara Kalang ni ada beberapa orang dekat luar sana. Lepas tu diorang dah masuk ke dalam rumah dah. Tapi mungkin sebab dalam rumah tu tak muat agaknya, jadi dekat luar rumah tu pun ada lagi tinggal beberapa orang. Dalam masa yang sama, dia nampak ada cahaya lilin daripada dalam rumah Kalang. Dan anjing dekat luar rumah tu duduk menyalak terus-terusan. Katanya seolah-olah tengah menangis macam tu tau. Adalah dalam lebih kurang 20 minit juga anjing tu duduk bersahut-sahutan macam tu. Dah tu tak ada lagi bunyi daripada anjing tu. Sebenarnya banyak jugalah anjing dekat kawasan situ. Katanya yang jiran diorang ni pelihara ada 3 ekor. Lepas tu adalah banyak lagi anjing liar yang datang. Jadi sebab tu lah juga sahut-sahutan dia tu jadi panjang kan. Jadi pada masa tu, diorang bertiga ni ada dekat ruang tamu atas. Katanya diorang plan untuk tidur dekat ruang tamu je malam tu. Diorang bawa keluar tilam, lepas tu gabungkan tilam dekat luar sana dan tidur sama-sama. So masa diorang nak tidur tu, katanya mama dia ada kat tengah, lepas tu Nini dekat sebelah sana, dia dekat sebelah sini dan diorang berdua ni duduk peluk mama dia. Dah tu suasana masa tu sayu sangat. Dia rasa penuh dengan kesedihan. Tak tahu kenapa, tapi hati dia ni rasa sedih. Dia fikir, mungkin sebab roh liah ni dah nak pergi dah. Dalam masa yang sama juga, dia pun tanyalah mama dia kan, apa yang diorang buat dengan ayam tu? Dah tu mama dia jawab, yang ayam tu, diorang nak sedekahkan dekat arwah si liah ni. Dan nak bagi tahu si liah ni lah yang dia dah meninggal dengan anak dia. Ayam hitam tu pula simbol ataupun untuk menyejukkan balik tempat tu. Tambah pula ada seorang pakar lah dalam dunia-dunia gaib macam gini. Diorang dah ajak siap-siap dah dan tolong bersihkan tempat tu. Macam biasalah kalau orang Indonesia kan ramai yang pandai benda-benda macam tu kan. Dah tu yang datang tu pun bukan orang lain. Kebanyakannya saudara mara diorang. Dah tu ada jugalah kawan-kawan diorang. Itu mama dia cakap yang diorang ni semua bawa je makanan ke rumah si Kalang ni. Lepas tu diorang makan-makan dekat sana. Dan ayam yang diorang dah sembelih tadi pun diorang masak bagi makan dekat tetamu. Tak lama lepas tu, dalam pukul 8 malam macam gitu, ada orang datang rumah dia, ketuk-ketuk pintu rumahnya kan. Dah tu orang tu panggil, Ma. Katanya itu adalah suara Evin, salah seorang jiran diorang. Tapi sebab diorang ni dah lama berjiran dan tak pasti sama ada si Evin ni sendiri pun menyewa dekat rumah mama dia ni ataupun tak. Tapi katanya si Evin ni panggil mama dia dengan panggilan mama juga sebab bagi kata tanda hormat pada mama dia tu. Satu hal lagi sebab diorang memang dah lama sangat dah tinggal situ. Jadi dah rapat sangat lah kan. So pada masa tu mama diorang pun turunlah ke bawah nak pergi bukakan pintu ni kan. Jadi diorang berdua ni pun follow kat belakang.
Dah buka pintu tadi, dia nampak Efin tu bawa 2 dulang makanan yang bertutup. Dah tu Efin tadi pun bagilah dekat mama dia ni kan. Dan dia cakap, ini ada sup ayam dengan kari ayam yang diorang masak petang tadi. Mamanya pun ambil bekas tadi, lepas tu bagi dekat Ellie. Dan Ellie pun pergilah simpan dekat dapur sana. Dah tu mamanya pun boraklah sekejap dengan Efin ni kan. Dia tanya, dah settle ke semua? Dah siap ke semayang? Efin pun jawab, dah siap semua dah. Tu diorang semua tengah makan-makan. Jadi malam tu diorang tidur bertiga dekat ruang tamu atas sana. Dan katanya itulah malam yang paling tenang, yang buatkan dia tidur nyenyak sangat. Yelah, lepas kematian Liah, itulah malam yang dia boleh tidur dengan Lena. Keadaan malam tu seolah-olah macam tak pernah ada apa-apa yang berlaku sebelum ni. Dah tu anjing dekat luar rumah dia pun dah tak ada melolong lagi dah. Badan dia sendiri pun dah tak ada rasa remang. Yelah, kalau 2-3 hari lepas, kejap-kejap remang kan, kejap-kejap meremang. Maksudnya macam benda tu ada lah datang dekat ke apa. Tapi ini dia dah tak rasa dah semua tu. Dan katanya yang paling penting, dia boleh tidur nyenyak sampai pagi tau. Beberapa hari lepas kenduri tu, dah tak ada lagi dah dia kena kacau ke apa. Tak ada lagi dah mimpi yang pelik-pelik, mimpi kedatangan makhluk tu semua dah tak ada dah. Suasana pun dah tak suram macam hari tu, kembali tenang. Macam sedia kala balik. Katanya lega jugalah hati dia masa tu, dia bersyukur sangat sebab dah tak ada lagi gangguan yang dia terima. Dah tu ada satu petang ni, masa tu dia nak tutup lansir. Dia kan dah petang nak tutup lansir, nak tunggu maghrib macam tu kan. Dan masa tu dia nampak ada lori kalang ni masuk parking. Tak lama lepas tu kalang keluar daripada lori dan ada seorang perempuan ni keluar daripada lori juga. Dah tu dia bawa perempuan tadi masuk dalam rumah dia. Cuma Ellie ni tak fikir pelik-pelik lah. Dia fikir itu mungkin saudara dia ke, adik dia ke apa kan. Mama dia pun terserempak juga sebenarnya. Sebab pada petang tu mama dia tengah siram bunga. Lepas tu dia nampak lah yang si Kalang ni bawa perempuan masuk rumah. Cuma yelah dia sendiri pun tak tahu kan apa hubungan Kalang dengan perempuan tu. Mana tahu si Kalang ni dah menikah lain ke apa. Dan mama dia cakap dia perasan masa Kalang ni bawa balik perempuan lain tu, dia nampak ada sesuatu dekat rumah Kalang tu. Katanya 2-3 kali jugalah dia nampak benda yang sama setiap kali Kalang bawa balik perempuan lain ke rumah tu. Jadi katanya mama dia ni sama macam dia juga, jenis orang yang boleh nampak penampakan ni semua. Sebab katanya masa kecil-kecil mama dia ni pergi ke kubur. Lepas tu dekat kubur kan ada pondok macam gitu dan ada keranda tempat orang letak mayat kan. Dah tu mama dia ni pergi basuh muka dia dengan air hujan yang jatuh daripada atap zinc pondok tu. So katanya sebab dia dah langgar pantang tu, jadi dia terus boleh nampak semua penampakan. Nak pergi berubat untuk tutup hijab pun susah sangat. Yelah dia cakap sebab terlanggar pantang tu. Tak lama lepas tu si Kalang tadi pun pindah keluar dari rumah tu. Katanya dia bagi alasan yang dia dah ada bos baru. Dah pindah kerja macam itulah. Dan tempat kerja dia sekarang ni agak jauh sikit daripada rumah yang dia menyewa. Lepas si Kalang ni pergi akak-akak barang semua, sempat jugalah dia pergi jumpa dengan mama Ellie ni dulu, ucapkan selamat tinggal, salam macam itulah. Dan mamanya pun cuma doakan yang terbaik je lah untuk Kalang. Dia cakap, yelah hati-hati. Bila Kalang dah pindah keluar dari rumah tu, mama dia tadi pun masuk dah dalam rumah tu kan. Nak kemas-kemas apa yang patut, nak tengoklah keadaan rumah tu kan. Dah tu tiba-tiba je terkeluar macam ni daripada mulut mama dia. Mama dia cakap, kesian si Liah, tak sampai sebulan lagi meninggal. Bila dah dengar mama dia cakap macam gitu, Ellie tadi pun tanyalah kan, kenapa ma? Takkan arwah Liah ni ngacau lagi kot? Dah tu mama dia cerita, hari yang si Kalang bawa balik perempuan dekat rumah dia tu, mama dia dah nampak ada seorang perempuan berdiri dalam keadaan menunduk dan dia berdiri tepat dekat depan rumah Kalang. Masa tu mama dia tahu yang itu bukan manusia. Ya kan kalau orang yang dah biasa sangat dah nampak penampakan, lepas tu nampak juga manusia, of course nampak manusia kan. Jadi dia boleh tahu itu tu manusia ataupun bukan. Dan satu hal lagi, mama dia cakap dia tahu itu bukan manusia sebab bila dia tengok dekat kaki, penampakan tu tak jejak tanah.
Bukan sekali je mama dia nampak penampakan tu tau, tapi berkali-kali. Dan yang paling penting, setiap kali Kalang ni bawa balik perempuan dekat rumah tu, mama dia akan nampak penampakan tu. Katanya perempuan tu dia tak masuk rumah pun, dia berdiri je dekat luar rumah. Biasanya dia akan berdiri dekat tepi tingkap. Dah tu pernah juga dia tunjuk ke arah tingkap rumah tu. Kalau fikir-fikir balik, macam makhluk tu nak tunjukkan sesuatu tau. Mesti ada sesuatu yang dia nak sampaikan, kan? Katanya lepas Kalang tu dah pindah keluar dari rumah, dia dah tak nampak lagi dah penampakan perempuan tu. Dan Ellie sendiri pun tak tahu sama ada roh Siliah ni tenang ataupun tak. Dah pergi ke alam lain ke, ataupun masih lagi berkeliaran. Katanya susah jugalah nak faham dunia diorang ni, sebab semuanya misteri kan. Cuma dia harap moga Siliah ni tenang dekat alam sana. The end. Panjang cerita kita ni kan. Daripada part 1, part 2, part 3, part 4, part 5. Ada 5 part semuanya. Okey, itulah dia, dah tamat dah kisah kita dihantui oleh perempuan mati beranak. Kalau saya nak ceritakan seluruh cerita ni, rasanya berapa jam jadi Sebab itulah saya buat part 1, part 2, part 3. So, saya rasa sampai di sini untuk video kali ini. Saya harap korang terhibur. Dan macam biasa, kalau korang sukakan video ni, jangan lupa tekan tombol like, comment, share dan juga subscribe. Jumpa lagi di next video. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.